Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, welcome ke sharing session siri yang ke-16. InsyaAllah malam ini akan membahaskan sambungan kepada huraian hadis yang ke-14. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita mulakan dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada sesi yang ke-16, siri yang ke-16, sharing session untuk huraian hadis 40 Imam Nawawi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung huraian semalam berkaitan dengan hadis yang ke-14 yang bertajuk Hak Darah Seorang Muslim. Hak Darah Seorang Muslim. Muslimin muslimat yang rahmati Allah SWT, semalam sebenarnya saya dah buat satu siri perkongsian hadis yang ke-14 ni, tapi oleh kerana huraian daripada penulis panjang, maka saya bagikan kepada dua sesi. Hadis yang ke-14 adalah hadis berkaitan dengan hak darah seorang Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yahillu lamu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah." Tidak halal darah seorang Muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku, yakni Muhammad, sebagai Rasulullah, kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, orang yang berkahwin kemudian dia berzina. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya daripada jamaah kaum muslimin, atau mudahnya disebut sebagai murtad. Ya, jadi begitulah bunyi hadis yang ni. Kita telah menghuraikan sehingga ke pengajaran yang kedua. Dalam pengajaran yang pertama dan yang kedua ada menerangkan berkaitan dengan huraian hadis secara umum. Kemudian ada menghuraikan berkaitan dengan kesalahan zina. Bagaimana kesalahan zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkahwin, hukumannya adalah rejam, direjam sampai mati. Itulah antara salah satu sebab halalnya darah seorang Muslim. Asalnya apabila seorang itu menjadi Islam, dirinya terpelihara, darahnya terpelihara, tidak boleh dicederakan, tidak boleh dibunuh. Jadi mahalnya darah seorang Muslim. Tetapi apabila dia melakukan tiga perkara, jadi darahnya adalah halal untuk dijatuhkan, ataupun nyawanya boleh diambil. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum pergi dengan lebih jauh, adalah baiknya kalau muslimin muslimat yang ada pada malam ni untuk like, share dan komen supaya perkongsian pada malam ini sampai kepada sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan Facebook yang lain. Jadi kita tanpa membuang masa lagi untuk meringkaskan perbincangan kita, kita pergi kepada pengajaran yang ketiga. Pengajaran ketiga ini menghuraikan berkaitan dengan kesalahan bunuh. Bagaimana bunuh boleh menyebabkan seorang darah Muslim itu adalah halal untuk diambil. Kata pengarang hafizahullah, ketiga, membunuh. Qisas bagi jenayah
membabitkan nyawa perlu memenuhi 4 syarat. Qisas ni maksudnya hukuman bunuh dibalas bunuh. Ataupun dalam bab mencederakan, cedera dibalas dengan mencederakan. Tetapi dalam kes ini adalah melibatkan kes bunuh. Jadi, pengarang kata kena ada 4 syarat. 4 syarat ni ada barulah boleh menjadi halal dalam seorang Muslim itu. Yang pertama, individu yang dihukum qisas mestilah orang yang takluk dengan hukum syarak, iaitu mestilah mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Ini bermakna qisas tidak boleh dijalankan terhadap kanak-kanak dan juga orang gila, kerana kanak-kanak belum baligh dan orang gila tidak berakal. Dia mesti baligh dan berakal. Walaupun mereka melakukan jenayah yang boleh dikenakan qisas. Jadi orang kanak-kanak yang belum baligh, orang yang belum baligh dan orang yang tidak berakal, walaupun dia melakukan kesalahan tersebut, mereka tidak dikenakan hukuman qisas. Tetapi boleh dikenakan hukuman yang lain. Tapi kita tak nak bicarakan perkara itu pada sesi ini. Kita nak bicarakan yang berkaitan dengan boleh halal darah seorang Muslim tu, iaitu dikenakan hukuman bunuh. Jadi kalau nak tahu berkaitan dengan hukuman qisas, hukuman hudud, kena baca kitab lain pula kan. Dia maksudnya kena mendalam dia ni. Perbahasan-perbahasan ulama, bagaimana ulama memilih hukum. Jadi nak sesuaikan dengan masa kita pula. Itu satu topik yang agak berat, agak panjang dan agak detail, memerlukan kepada satu sesi yang lain. Kalau sesi sekarang ni secara umum sahajalah. Kan? Ini kerana baligh dan berakal adalah asas dalam menentukan tanggungjawab. Seorang tu mesti bertanggungjawab. Kalau dia ni tidak boleh menanggung tanggungjawab, maka tidak boleh dikenakan hukuman terhadap mereka ni. Ini berdasarkan satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, 'anil na'im hatta yastayqiz, wa 'anil mubtala hatta yabra, wa 'anis sabiyyi hatta yakbur. Diangkat qalam, maksudnya dilepaskan tanggungjawab. Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan tanggungjawab terhadap 3 golongan. Yang pertama, orang yang sedang tidur sehinggalah dia bangun. Maksudnya dia tak sedar. Orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Orang yang gila sehingga dia sembuh. Dan orang yang dan kanak-kanak sehinggalah ia balik. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi 3 golongan ni diangkat tanggungjawab, dilepaskan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada tanggungjawab. Kalau dia melakukan kesalahan tersebut, tidak dipertanggungjawabkan dengan sesuatu hukuman, dengan hukuman yang penuh. Qisas merupakan hukuman yang berat. Oleh itu, hudud dan qisas tidak dikenakan terhadap kanak-kanak dan orang gila. Selain daripada itu, mereka juga melakukan jenayah tersebut dengan niat tidak boleh dikira. Dengan niat yang tidak boleh dikira. Oleh itu, mereka sama seperti pembunuh dalam pembunuhan tanpa niat. Pembunuhan, kalau dalam qisas, ada pembunuhan sengaja, seakan-akan sengaja, tersalah. Ada 3 perkara. Dan 3 kategori ini ada perselisihan dalam karangan ulama. 4 mazhab. Ya? Ada yang kata bunuh sengaja, ciri-ciri dia macam ni. Bunuh tak sengaja, ciri-ciri dia macam ni. Bunuh seakan-akan sengaja, ciri-ciri dia macam ni. Perbahasan yang panjang. Jadi, kata pengarang, orang kanak-kanak dan orang gila ni sama seperti pembunuh dalam pembunuhan tanpa niat. Tak sengaja. Dalam pembunuhan tidak sengaja ni tidak akan dikenakan hukuman balas. Tidak dikenakan hukuman qisas, balas. Ini bermakna orang yang membunuh ketika kanak-kanak tidak akan dihukum setelah baligh. Walaupun contohnya dia melakukan jenayah pada waktu kanak-kanak. Tapi oleh kerana perbicaraan yang lama, hukuman dia maknanya dia dah balik baru nak jatuh hukuman. Jadi macam kita lah, kes kat Malaysia ni kan, kes mahkamah, prosedur mahkamah mengambil masa yang lama. Jadi nak jatuh hukuman tu dia dah balik dah. Tidak kita ambil kira masa dia kejadian yang berlaku, bukan ketika menjatuhkan hukuman.
Begitu juga orang gila yang membunuh tidak akan dihukum setelah dia sedar. Walau bagaimanapun bagi jenayah yang dilakukan oleh orang yang berakal kemudian menjadi gila, dia akan dikenakan qisas walaupun pada ketika dihukum dia disahkan gila. Jadi terbalik pula, kalau masa dia melakukan tu dia berakal, tapi masa nak jatuhkan hukuman tu dia gila. Jadi hukuman tu dijatuhkan. Boleh dijatuhkan ke atas dia. Bagi orang yang membunuh ketika mabuk pula, dia akan tetap dikenakan qisas sekiranya dia mabuk kerana sengaja melanggar larangan minum bahan yang memabukkan. Jadi itu penjelasan. Orang yang nak dijatuhkan hukuman qisas ini, hukumannya ditarik, jadi mestilah syaratnya dia seorang yang mukallaf. Mesti balik dan mesti berakal. Yang kedua pula, pesalah mestilah bukan keluarga mangsa, iaitu bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya. Maksudnya, kalau kita belajar nasab dalam Islam ni, dia ada bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian atas ni mak ayah, datuk nenek dan sebagainya. Ya, kalau yang bawah anak, cucu, cicit, cuik, gamit kan. Jadi yang bahagian atas ni tidak boleh dijatuhkan hukuman qisas. Pesalah mestilah bukan keluarga mangsa, iaitu bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya, walau sejauh mana sekalipun hubungan mereka. Walaupun 5 level ke atas, 5 keturunan ke atas, nak sebut apa lagi, atas ni ayah, atas lagi yang kedua datuk, yang ketiga moyang, sampailah ke 7 keturunan pun, walaupun begitu dia tidak boleh dijatuhkan hukuman qisas. Ya, orang panggil apa tahu, kalau yang sampai ke 7, kita tahu sampai yang ketiga je, ayah, datuk, moyang. Kan? Seorang bapa yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan qisas. Dalil bagi hukum ini adalah daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqidul ab min ibnihi wa la yuqidul ibna min abihi. Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anak kerana membunuh bapa, tetapi tidak menghukum bapa kerana membunuh anak. Tidak menghukum bunuh bapa kerana membunuh anak. Jadi benda ni kadang-kadang ada yang kita boleh faham, ada yang kita tidak boleh masuk akal. Sebab itulah ada konsep sami'na wa ata'na. Ada kadang-kadang benda yang boleh dicapai oleh akal kita. Kenapa yang atas bunuh, yang bawah tidak dikenakan hukuman hudud. Tapi kalau yang bawah bunuh yang atas, dikenakan hukuman hudud. Itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hikmah pengajaran, hikmah di sebalik hukuman ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hakikat sebenar perkara tersebut. Tapi begitulah hukumannya yang kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud fil masajid wa la yuqtalul walidu bil walad. Nabi kata apa? Nabi kata, janganlah dijalankan hukuman hudud ini di dalam masjid. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa lagi? Dan janganlah seorang bapa dibunuh kerana membunuh anaknya. Maksudnya jangan dijatuhkan hukuman hudud ataupun hukuman bunuh kepada bapa kerana membunuh anaknya. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yuqadul walidu bil walid bil walad, la yuqadul walidu bil walad. Janganlah seorang bapa dihukum bunuh kerana membunuh anaknya. Jadi adalah pesanan-pesanan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan. Dah banyak hadis ni yang kita telah baca ketiga-tiga ni. Penjelasan daripada pengarang, dia kata apa? Walaupun ketiga-tiga hadis ni dhaif, lemah dari segi sanad, namun masing-masing menyokong antara satu sama lain menjadikannya kuat. Kalau dalam ilmu hadis, sekiranya hadis dhaif
saling menyokong antara satu sama lain, dia dikira sebagai hadis hasan. Hadis hasan li ghairihi. Banyaklah pengajian hadis ni bab lain pula. Tetapi ulama-ulama menjadikan hadis ni sebagai hujjah, dalam menentukan hukuman qisas bapa yang membunuh anak. Jadi tidak boleh membunuh, tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh kepada bapa kerana membunuh anak. Ia turut disokong oleh hadis Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya dan daripada datuknya. Tu cerita dia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, saya belajar daripada beberapa orang ilmuwan, daripada beberapa orang ulama yang saya temui bahawa seorang bapa tidak akan dibunuh kerana membunuh anaknya, dan inilah pendapat saya. Jadi pendapat yang utama, pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i adalah tidak boleh membunuh seorang bapa yang membunuh anaknya. Jadi perlu dijatuhkan hukuman lain. Jadi hukuman lain ni perlu tengok kepada huraian-huraian hadis yang lain, dalil yang lain pula. Hal ini demi memelihara kedudukan seorang bapa kerana dia menjadi sebab sehingga lahirnya seorang anak. Tingginya kedudukan bapa, dialah menjadi sebab lahirnya seorang anak. Oleh itu, seorang anak tidak sepatutnya menjadi sebab sehingga bapanya dibunuh. Itulah kita ambil, ulama-ulama kata, itulah antara hikmahnya. Seorang bapa ni menjadi sebab lahirnya seorang anak. Jadi, tidak patut seorang anak menjadi sebab matinya seorang ayah. Itu antara sebab yang difikirkan. Tetapi, kalau kita nak ambil hukum ni, bukan kira nak fikir kepala dari segi logik tak logik saja, tetapi perlu mengambil daripada ujahan para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama tadi kita kata sekiranya boleh nak dijatuhkan hukuman qisas dalam bentuk dibalas bunuh, perlu seorang itu mukallaf, yang ini baligh dan berakal. Yang keduanya bukan daripada ahli keluarga yang belah atas, ayah, mak, datuk, nenek, moyang dan sebagainya, belah atas ya. Yang ketiga, mangsa yang dibunuh mestilah seorang yang dijamin nyawanya, sama ada sebagai Islam atau orang yang kafir tertakluk dengan perjanjian. Kafir zimmi lah, tertakluk dengan perjanjian, atau jaminan keselamatan oleh negara muslim. Kafir muahid kan. Bagi kafir harbi pula, nyawa mereka tidak dijamin. Begitu juga orang yang murtad kerana darahnya halal dibunuh. Jadi syarat yang ketiga untuk dijatuhkan hukuman qisas bunuh terhadap pembunuh ialah orang yang dibunuh tu memang dijamin. Dijamin oleh Islam akan nyawanya. Yang pertama orang Islam, yang kedua kafir zimmi, yang ketiga kafir muahid yang diberi jaminan oleh kerajaan Islam. Adapun kafir harbi dan orang Islam yang murtad, maka nyawa mereka tidak dijamin. Ya, jadi kalau ada berlaku bunuh, orang yang membunuhnya tidak boleh dijatuhkan hukuman qisas bunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Sesiapa yang menukar agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Besarnya nilai agama ini, kalaulah seorang itu murtad, nyawanya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amat menyedihkan dalam negara kita, murtad ini dibuat satu mainan, satu ugutan, yang menyebabkan kita rasa terlalu nipis nilai iman di dalam diri masing-masing. Hukum ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Hukum yang berkaitan dengan kafir harbi tadi. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya
sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Surah At-Taubah ayat yang 36. Kafir harbi dan murtad adalah termasuk dalam ayat ni. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Jadi ulama kata orang kafir harbi dan orang yang murtad, maksudnya orang yang kafir keluar daripada Islam, termasuk dalam ayat ni yang mana patut diperangi. Syarat yang keempat, pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tidak boleh lebih rendah daripada pembunuh kerana kekufuran atau penghambaan. Jadi manusia ni asalnya sama, tapi ada level perbezaan sedikit. Perbezaannya adalah dari segi kekufuran ataupun penghambaan. Oleh yang demikian, seorang Muslim tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh orang kafir, sama ada orang kafir itu kafir zimmi, iaitu yang membuat perjanjian, kafir harbi atau orang kafir yang belum pernah menerima seruan Islam. Demikian juga orang yang merdeka tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh seorang hamba, sama ada hamba tersebut adalah mudabbar, mukatab, kinun atau muba'ab. Kenapa ada perbezaan orang level-level ni? Kerana ada dalil. Bukan disusun oleh para ulama senang-senang sahaja, kan? Okey. Ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim dibunuh kerana membunuh orang kafir. Nabi kata apa? La yuqtalu hurrun bi'abdin. La yuqtalu hurrun bi'abdin. Ayat dalil ni kerana membunuh hamba, bukan bunuh orang kafir, bunuh hamba, ya. Orang merdeka tidak dibunuh kerana membunuh seorang hamba. La yuqtalu hurrun, tidak dibunuh orang yang merdeka kerana membunuh hamba, bi'abdin. Dan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas. Yang ini timbal balik yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Iaitu orang merdeka, al-hurru bil hurri, merdeka dengan orang yang merdeka, wal abdu bil abdi, dan hamba dengan yang hamba. Sekiranya hamba membunuh hamba yang lain, maka boleh diqisas. Tapi kalaulah seorang merdeka membunuh seorang hamba, maka tidak dibalas dengan hukuman qisas. Kenapa? Kerana Allah SWT yang tentukan begitu. Ayat ini menunjukkan bahawa seorang yang merdeka tidak boleh dibunuh kerana membunuh seorang hamba. Walau bagaimanapun, taraf yang sama ini hanya diambil kira ketika berlakunya jenayah. Perbezaan atau persamaan taraf yang berlaku selepas kejadian jenayah tidak diambil kira. Contohnya, kalaulah selepas kejadian jenayah tu, hamba tu dibebaskan menjadi orang yang biasa. Berlaku perbicaraan. Jadi perbicaraan tetap dikira ketika berlakunya kejadian. Bukan ketika nak dijatuhkan hukuman tersebut. Muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi saya simpulkan ada 4 syarat untuk orang tu dijatuhkan qisas, dibunuh kembali. Yang pertama, dia mestilah mukallaf. Yang kedua, dia mestilah bukan daripada ahli keluarga yang sebelah atas. Yang ketiga, dia mestilah orang yang dibunuh itu mestilah daripada orang yang dijamin nyawanya oleh Islam. Dan yang ketiga, pembunuh dan yang dibunuh mestilah sama taraf. Sama taraf. Sama taraf maksudnya dari segi keislaman dan kekufuran ataupun penghambaan. Penghambaan ataupun merdeka. Itu level yang perlu ada. Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih Alun Khairi. Terima kasih juga kepada Cikgu Jai kerana komen di ruangan komen tu. Kepada yang menonton juga, kalau ada masa untuk komen, bolehlah tinggalkan komen.
dan like. Kita teruskan sekali lagi kepada pengajaran yang keempat, iaitu berkaitan dengan murtad. Dengan murtad. Murtad atau riddah dalam bahasa Arab membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab ini dalam bahasa je lah. Tapi menurut istilah undang-undang Islam pula, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain ataupun anutan yang lain. Murtad merupakan jenis kufur yang paling keji. Kufur yang paling keji dan membabitkan hukuman dan implikasi yang amat berat. Dalilnya ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam, kemudian dia mati dalam keadaan dia kufur, faulaika habitat a'maluhum, dan itulah golongan manusia yang musnah, rosak binasa segala amalan-amalan dia. Habitat a'maluhum, rosak, tidak dikira amalan-amalannya fid dunya wal akhirah, sama ada atas dunia ataupun dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan merekalah ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi inilah beratnya. Jangan dibawa main, nak tukar agama, nak murtad dan sebagainya. Salah satu benda yang berat apabila kita mempermainkan masuk Islam, keluar Islam ni, macam nak keluar sign in sign out akaun kita di Facebook sahaja. Jangan begitu. Benda ni adalah satu benda yang besar yang melibatkan masa depan kita, sama ada di atas dunia ataupun di hari akhirat nanti. Jadi apakah garis penentu murtad ni? Garis penentu murtad. Kata pengarang, murtad boleh berlaku melalui 3 perkara berikut. Ada 3 jalan boleh berlakunya murtad. Yang pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui oleh umum berkaitan dengan Islam, ataupun kita katakan yang mudah biasa orang sebut al-ma'lum minad-din bid-darurah. Maksudnya satu perkara yang memang orang tahu, orang bukan Islam pun tahu benda itu adalah kewajipan dalam Islam. Contohnya menolak kewajipan zakat, puasa dan haji. Orang bukan Islam pun tahu dalam Islam ni ada zakat, ada puasa, ada haji. Dan bila orang Islam pun memang dah tahu, daripada kecil lagi tahu ada puasa, ada zakat, ada haji. Menolak pengharaman arak ataupun menolak bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Semua hukum ini diketahui oleh setiap Muslim, baik ulama ataupun orang biasa. Tak tunggu orang ni jadi ulama baru dia tahu perkara ni. Tak. Memang orang biasa pun tahu, orang awam pun tahu. Sebab tu dah dikata memang orang perkara yang sangat diketahui oleh orang berkaitan Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang menolak perkara ni, kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan puasa, pengharaman arak, tolak belaka, jadi boleh jatuh murtad. Semua hukum ini diketahui oleh setiap Muslim, baik ulama maupun orang biasa. Oleh itu, menolak perkara ini boleh menjadi punca murtad. Namun bagi seseorang yang menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati, ataupun sesuatu hukum yang disepakati tapi tidak diketahui oleh orang ramai, maka penolakan tersebut tidak menyebabkan kemurtadan. Ada juga hukum-hukum yang dalam agama ni terdapatnya khilaf. Ada ulama yang mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya tidak haram, dan sebagainya. Perselisihan ini, kalau dalam bab hukum-hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, tidaklah boleh menyebabkan seorang itu murtad.
Dan begitu juga sekiranya hukum tu memang disepakati, tetapi yang mengetahui kesepakatan pengharaman ni contohnya adalah orang-orang yang mahir saja. Orang yang memang mendalami ilmu agama. Orang-orang awam ni payah nak tahu. Jadi itu tidak boleh dikatakan jatuh hukum murtad. Ya. Contohnya orang yang menolak syariat menganjurkan sembahyang duha. Orang kata, ada ke sembahyang duha? Dia tak tahu. Kalau orang belajar tahulah ada sembahyang duha, sunat hukumnya. Ya. Atau menolak hukum haram mengahwini perempuan yang diceraikan sebelum tamat iddah. Ada orang dia ingat boleh kahwin terus. Selepas perempuan tu bercerai dengan suami dia. Dalam Islam adanya iddah. Boleh jadi orang tidak tahu berkaitan dengan iddah ni. Jadi dalam bab ni tidak boleh dijatuhkan hukuman murtad kepada dia. Tapi kalau yang berkaitan memang orang dah tahu, dah maklum, menjadi syiar Islam pula, dia tolak juga. Jadi benda itulah yang kita katakan sebagai orang yang boleh jatuh, hukum ni boleh jatuh kepada lembah murtad. Garis penentu yang kedua apa? Garis penentu murtad yang kedua ialah melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contohnya sujud kepada berhala atau melakukan ibadat seperti ibadat orang kafir. Tiru cara ibadat lain. Tiru cara ibadat orang Buddha. Tiru cara ibadat orang Kristian. Maka kalau kita melakukan perkara tersebut yang memang orang Kristian saja buat, yang memang orang Buddha saja buat, maka boleh jatuh kepada murtad. Ya. Demikian juga melakukan sesuatu perbuatan yang salah dengan pegangan agama Islamnya, seperti sengaja mencampakkan Al-Quran ke tempat najis. Sama juga hukumnya seperti Al-Quran, termasuklah buku-buku hadis dan tafsir. Dicampaknya Al-Quran, dicampaknya buku-buku tafsir, dicampaknya buku-buku hadis ke tempat-tempat najis. Satu penghinaan. Ya. Dengan syarat apa yang dilakukan adalah secara sukarela dan bukan dipaksa. Sekiranya dipaksa, tidak boleh dijatuhkan hukuman murtad ke atasnya. Tapi kalau dibuat secara sengaja, memang dia tahu hukumnya, maka orang tu boleh jatuh kepada murtad. Garis penentu yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam, sama ada yang diucapkan itu lahir daripada keyakinannya atau keingkarannya, atau untuk mempersenda. Contohnya orang yang mengutuk agama Allah, mengutuk Allah, mengutuk seorang Nabi, atau dia berkata Islam tidak sesuai dengan kemodenan. Islam ni lapuk dah. Jadi ni pun boleh jatuh kepada murtad. Atau mengatakan pencipta alam ni tak wujud. Tak ada yang menciptakan alam ni. Terjadi dengan sendirinya. Jadi kalimah-kalimah ni, perkataan-perkataan ni boleh menyebabkan seorang tu jatuh murtad. Semua ucapan ini boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira disebabkan oleh keyakinan atau kemarahan ataupun keingkaran. Mengutuk agama atau mengutuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan marah, bertengkar atau mempersenda, sama ada semata-mata untuk menjadi bahan ketawa, main-main ataupun ejekan. Jadi semua ni boleh menyebabkan sebab untuk menjadi murtad. Saya saja nak ngutuk je, saja nak senda je kadang-kadang. Tapi benda-benda yang macam ni boleh bawa tergelincir kepada murtad. Contohnya seseorang berkata kepada rakan yang menasihatinya, esok kalau kamu masuk syurga, tutuplah pintu dia. Tutuplah pintu tu. Jangan benarkan saya masuk. Dia buat ayat-ayat yang macam tu. Jadi ayat-ayat macam ni salah satu persendaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik masuk syurga, yang tak baik masuk neraka. Dan mempermain-mainkan azab neraka. Dia kata azab neraka tu biasa-biasa saja dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kena hati-hati. So ada tiga. Yang pertamanya,
kita menolak satu hukum yang diketahui sebagai syiar Islam. Yang kedua, kita melakukan kalau seorang tu melakukan ibadat yang dilakukan oleh orang kafir saja atau khusus untuk agama-agama tertentu saja. Dan yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam. Jadi tiga perkara ni boleh menyebabkan seorang tu jatuh kafir. Murtad, ya. Kita baca sikit lagi, ya. Kita baca sikit lagi, insya-Allah. Kalau tak semua pun kita akan habiskan. Satu lagi amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada penjelasan di atas anda dapat perhatikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan atau melalui suatu tindakan yang disangkakan remeh dan tidak membawa apa-apa makna, atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai satu bentuk kebebasan berfikir dan bersuara. Ini yang kita kena jaga ni. Zaman sekarang ni zaman orang melaungkan kebebasan untuk bersuara, menyatakan pendapat dan sebagainya, sehingga melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Malah melanggar batasan agama tu sendiri. Maksudnya sampai keluar daripada hak agama. Melampaui batas. Walau bagaimanapun, ucapan atau tindakan yang disangka tidak ada apa-apa erti ini sebenarnya boleh menyebabkan suatu perubahan besar kepada nasib pelakunya selepas mati. Jadi, benda-benda ucapan-ucapan ni menyebabkan satu kesan besar sebenarnya. Seperti mana yang pernah berlaku dalam negara kita ni apabila jenazah seorang yang dikenali sebagai anti hadis, yang nak terima Quran saja, tak nak terima hadis. Jadi timbul polemik apabila nak tanam kat kubur orang Islam ke tidak, nak kira Islam ke tidak, kerana dia memang terkenal dan daripada zaman dia masih lagi bertenaga, dia sakit sehinggalah dia mati, dia tetap dengan pegangan dia, tidak menerima hadis, kan, anti hadis kita kata. Polemik di dalam negara kita, nak tanam ke tak nak tanam. Sebab yang boleh ditanam dalam perkuburan Islam ni orang Islam saja. Nak kena semayang ke tak? Sebab kalau bukan Islam tak boleh semayang, kan. Menyebabkan perkara-perkara macam ni, kesan selepas orang tu mati, orang yang nak menguruskan jenazah ni jadi polemik, kan. Jadi satu kerja pula. Oleh kerana itu, sebab murtad ni membawa satu natijah, sama ada di atas dunia ni, di akhirat lagi, di akhirat nanti lagi lah. Memang ada hukuman-hukuman yang akan menanti dia. Ini kerana sebelum itu dia disenaraikan sebagai orang Islam. Sebelum dia melakukan beriktikad yang menyalahi dengan Islam ni, dia masih lagi Islam. Tetapi apabila dia dia masih lagi Islam dan layak menerima pengampunan dan syafaat kerana keislamannya. Sebaliknya, selepas dia murtad, dia disenaraikan sebagai orang kafir yang tidak akan merasai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala walau sebanyak mana sekalipun amal kebajikan yang dilakukannya. Di atas dunia ni orang yang bukan Islam tolong orang lain, buat baik dan sebagainya. Ialah atas dunia ni orang lain nampak buat baik, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala habitat a'maluhum. Musnah segala amalan-amalannya di dunia wal akhirah. Atas dunia lagi tidak akan dikira, akhirat apatah lagi. Selain itu, kesan yang lain ialah berlaku perubahan besar terhadap kedudukannya dalam masyarakat Islam di dunia ini. Ini kerana beberapa haknya kini digugurkan, iaitu haknya untuk hidup kerana dia wajib dibunuh. Ya, sekiranya orang tu kekal dalam murtad, dia wajib dibunuh. Mengikut hukum Islam, hukumannya adalah bunuh. Hak dia untuk memiliki kerana segala hak miliknya telah digugurkan, tidak dilindungi oleh Islam. Dan yang ketiga, semua status peribadinya seperti perkahwinan dan sebagainya juga digugurkan. Tapi perkara ni
ada perbincangan yang lebih mendalam dan lebih panjang. Jadi, tapi kita ambil yang umum dulu. Benda-benda yang ada pada diri seorang yang murtad ni, banyak benda yang gugur. Setelah menyedari perkara ini, seorang Muslim perlu menjaga lidahnya supaya tidak menuturkan perkara yang boleh melibatkan murtad walau bagaimana sekalipun kemarahannya. Ingat tu, kita marah, kita apa, mulut kita kena jaga, hati kita kena jaga. Jangan kita sekali-kali mudah melafazkan benda-benda yang boleh menyebabkan diri kita keluar daripada Islam. Dia perlu berusaha supaya mampu meluahkan kemarahannya dengan cara yang tidak melibatkan murtad, kerana ini hanya akan menyebabkan kecelakaan menimpanya di dunia dan di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung esok hari dengan hukuman murtad dan syarat-syarat pelaksanaan hukum terhadap kesalahan-kesalahan yang menyebabkan seorang itu diambil tindakan bunuh, halal darahnya, seperti mana yang dikaitkan dengan hadis tadi. InsyaAllah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tengok dulu kalau ada yang bertanya. Tidak ada lah, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari berkaitan dengan hukuman murtad. Boleh ikuti, kalau saya akan maklumkan lagi bila, sama ada malam ataupun petang ataupun tengah hari esok, bergantung kepada waktu yang ada, berkaitan dengan hukuman murtad, syarat-syarat pelaksanaan hukum, dan juga aplikasi hadis dalam kehidupan. So hadis ni mengambil masa 3 siri untuk dihabiskan, oleh kerana perbincangan dan penulisan yang diulas oleh pengarang ini agak panjang. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana mengikuti live saya pada malam ini, perkongsian dalam sharing session siri yang ke-16 ni. InsyaAllah siri yang ke-16 ke? Tak ingat. Ya betul, siri yang ke-16. Kita doakan kepada Allah SWT supaya kita istiqamah, saya istiqamah dalam perkongsian ilmu, dan muslimin muslimat diberi istiqamah dalam menuntut ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati diri kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.